Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan dan puan. Apa khabar semua? Saya harap tuan dan puan hari ni apa orang kata fresh lah tuan dan puan Saya kebetulan tadi pagi baru dapat idea nak live apa. Sebenarnya nak cari topik ni bukan satulah perkara yang mudah tuan dan puan So tuan dan puan, apa khabar? Saya harap tuan dan puan okey lah hari ni Hari ni hari Jumaat, bagi orang di Johor Bahru tuan dan puan, mereka dah bercuti lah kalau kerajaan. Manakala yang swasta mereka akan bekerja lah. Okey, so mana yang bekerja dengan swasta atau di luar daripada kawasan Johor dan Kelantan, Terengganu, Kedah, kalau tak silap saya yang bekerja hari ni kan. Yang cuti lah hari ni. Okey tuan dan puan, tanpa melengah masa lagi tuan dan puan, so tuan dan puan bantu saya share, like video ni tuan dan puan. Sebab tuan dan puan kalau cukup 200 orang share tuan dan puan, saya akan bagi link besok. Saya akan bagi link untuk tuan dan puan join program online training saya tuan dan puan. Tak payah bayar, saya bagi free je untuk one session. Tuan dan puan bantu share banyak-banyak, like banyak-banyak. InsyaAllah saya akan bagi link tu. Okey tuan dan puan, tanpa melengah masa lagi, saya nak ceritakan tentang 4 perkara tuan dan puan untuk tuan dan puan boleh kurus level Mukaddimah tuan dan puan. Mukaddimah. Kenapa Mukaddimah kita cerita ni? Pasal basic, the basic one tuan puan Saya tak nak cerita benda yang terlampau advance sangat tuan puan. Sebab yang advance ni kebanyakannya mereka ni dah ada knowledge dah. Tapi kadang-kadang ada orang akan tanya macam mana nak start exercise Hari tu ada orang suruh saya buat posting, tapi saya rasa kalau saya sempat saya buat lah. Sebab kadang-kadang nak buat posting ni dia perlukan idea, dia perlukan susun perkataan tu tuan puan. Tadi baru je saya konsak dengan saya punya cikgu pasal penulisan tuan puan. So baru saya faham sikit lah kan, adalah benda yang dia betulkan. Okey tuan puan, kita ada 4 benda tuan puan nak cerita 4 benda nak cerita dengan tuan dan puan ni tentang macam mana kita nak apa orang kata, nak kurus lah. Apa benda pertama sekali kita kena buat tuan puan? 4 perkara ni tuan dan puan dengar. Kalau siapa yang ada saya tak dapat tengok komen lah. Nanti kejap saya tengok komen sekejap. Macam ni saya tengok komen saya pun tak nampak komen. Tak ada orang komen ke? Okey, tak apalah. Tak apalah. Saya memang tak nampak orang punya komen tuan puan. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, tak apa. Saya tak nak buang masa lah tuan puan. Okey, 4 benda tuan puan, iaitu saya cerita je 4 benda ni apa benda, iaitu spesifik yang pertama. Tuan puan kalau boleh tulis lah spesifik yang pertama, realistik yang kedua tuan puan. Saya live kan? Okey. Yang ketiga adalah fantastik tuan puan. Dan yang keempat, suka hati tuan puan. Nak dapatkan belakang je K tuan puan. Okey, saya ulang balik sekali lagi. Okey, yang pertama tuan puan, dia mesti spesifik. Yang kedua, dia mesti realistik. Yang ketiga, dia mesti fantastik. Dan yang keempat, dia mesti suka hati. Okey tuan puan. So kita pergi satu persatu tuan puan Saya ni pasal pertama kali live kat dalam kereta jadi dia jadi macam huru-hara sekejap tuan puan. Bagi saya masa sikit tadi okey je. Lepas tu dia jadi macam-macam. Ni lah dugaan tuan puan, orang nak berjaya macam ni. Okey tuan puan, yang pertama, apa benda yang kita nak cerita pasal spesifik tuan puan? Tuan dan puan, apa saja yang kita buat dia mesti berkait dengan formula atau nombor tuan puan. Exercise ni dia bukannya main hentam tuan puan. Right. So contoh. Saya nak bagi contoh kehidupan dulu, baru saya masukkan dalam senaman ataupun diet sebab saya nak tuan dan puan faham. Okey, contoh macam saya, kalau saya, wife saya orang KL tuan puan. Jadi
kami akan balik ke KL. So saya boleh estimate saya punya jangka masa perjalanan saya, okey, daripada Johor nak sampai ke KL berapa jam, berdasarkan dengan kilometer kelajuan saya lah. Okey. Kalau lah kata saya bawa mungkin 110 100 macam tu kan, saya akan ambil lebih kurang masa 1 minit bersamaan dengan 1 kilometer, tuan-puan. Tuan-puan tak tahu, saya tak tahu lah tuan-puan pernah kira ke tak pernah kira. Saya memang akan kira, tuan-puan. Okey, saya akan kira speed saya. So, let's say lah saya bawa 100 km sejam dan perjalanan 1 km ni mengambil 1 minit. So, saya boleh expect apa, tuan-puan 60 km saya akan sampai dalam masa sejam. So, ni expectation saya. So, saya bermain dengan number. So, pergi ke KL lebih kurang 350. So, bermaksud saya ada lebih kurang 3 jam lebih lah. Almost 4 jam. 3 jam 50 minit, 4 jam. So, itulah estimation saya. Sekiranya saya bawa laju, tuan-puan. Okay, mungkin bawa 1 kilometer. Bukan 1 minit, 2 kilometer, tuan-puan. Kalau 2 kilometer, maknanya kita akan sampai lebih laju lagi, tuan-puan. Okey, faham So, maksudnya, tuan-puan, apa saya nak sampaikan? Untuk merangka senaman, kita perlu spesifik, tuan-puan. Okey, mesti spesifik. Mesti ada numbers atau numerical, tuan-puan. Okey, ataupun contoh macam ni. Contoh macam ni. Saya bagi lagi satu contoh untuk tuan-puan faham. Kalau kita ni berniaga, tuan-puan, kita berniaga. Orang ramai cakap kalau orang berniaga, dia mesti ada target sale, tuan-puan. Macam mana you nak target sale, tuan-puan? You must, let's say lah, you kata you nak dapat 10,000 sebulan, tuan-puan. 10,000 sebulan. So, apa yang you kena buat adalah, you kena create formula ataupun you kena kira balik. 10,000 ni dibahagikan dengan 4, tuan-puan. 4 ni kenapa? 4 minggu. So, 4 minggu ni kita akan kira 2,500, 2,500, 2,500, 2,500. Okey? So, maknanya kita akan dapat 10,000. Kita kerja lebih kurang 6 hari lah, katakan. Okey? Kalau katakan 6 hari 2,500, lebih kurang 1 hari kita kena achieve lebih kurang 400, tuan-puan. Kalau you tak boleh dapat nombor tu, you sembang kari lah. Nampak tak? So, it's all about numbers, tuan-puan. Sebab itulah exercise dia bukan hitam kromo, tuan-puan. Dia adalah satu structured movement. Perkara yang dibuat, yang dirancang. Okey, yang dirancang. Exercise dia bukan bersukan. Exercise dia bukan pergi buat kerja rumah. Exercise dia adalah satu aktiviti yang dirancang, dilakukan berulang-ulang kali dan ada dos-dos dia yang tertentu, tuan-puan. So, apa nak cakap dengan tuan-puan ni? Memang dalam exercise, okey, kalau you nak join program, okey, sebaiknya, tuan-puan. Okey, saya cerita ni level untuk standard ni Ni orang cakap yang masuk satu program yang standard. Okey. Yang pertama, tuan-puan mesti melalui assessment. Okey. So, bila assessment, kita akan dapat the numbers, tuan-puan. So, the numbers ni lah baru kita akan tahu you ni lack of strength ke, lack of cardio endurance ke. Sebab, tuan-puan kena faham, tuan-puan, bila kita buat senaman, bukannya sahaja kita nak cari peluh, tuan-puan. Sebenarnya kita nak improvekan kita punya fitness component. Itu tujuan utama dia. Okey, macam contoh semalam saya post satu cerita pasal skipping kan. Adalah orang cakap tak payahlah buat ni, pergilah cycling. Kalau bahaya skipping, buatlah jogging. Tuan-puan, itu semua latihan adalah fokus kepada cardio saja. Tapi tuan-puan perasan tak? Ramai orang kat luar sana, dia lack of strength. So tuan-puan, dia umpama macam ni lah, tuan-puan. Umpama macam ni. Saya bagikan kereta Ferrari, body kereta Ferrari. Saya bagi kat semua orang. Semua orang dapat body kereta Ferrari. Okey, tuan-puan. Pada masa yang sama, tuan-puan kan. Katakanlah tuan dan puan ni orang yang selalu jogging. Okey. Saya pun buat juga latihan kardio. Okey, tapi saya bukanlah yang obses. Okey, tuan dan puan mungkin
Kita kontra macam ni lah, supaya kita nampak perbezaan dia. So tuan dan puan memang obses dengan cardio, buat skipping, buat jogging, cycling, running, apa-apa saja yang melibatkan daya tahan jantung tuan dan puan menjadi lebih bagus. So dalam kereta Ferrari yang saya bagi tuan dan puan body tu, tuan dan puan punya enjin kereta full spec Ferrari tuan dan puan. Sama juga dengan saya. Okey, faham Okey tuan dan puan. Disebabkan tuan dan puan asyik buat aktiviti yang melibatkan hanya untuk kardio saja, tapi strength tak ada, dia umpama macam ni tuan dan puan. Bila strength tak ada, dalam kereta Ferrari tu, tuan dan puan pakai tayar kancil lah. Tayar kancil, faham So maknanya tuan dan puan dapat body kereta Ferrari yang represent you punya badan yang cantik tuan dan puan. Okay, tapi you punya engine pun represent jantung you yang baik. Tapi tuan puan, spek lain pula tak complete untuk meet the full requirement of the Ferrari tu. Maksudnya you punya tayar ni you pakai tayar kancil je. Saya pula, saya buat weight training juga. Okay, saya buat weight training. Saya bukanlah buat weight training yang orang kata nak jadi sado, tak. Just untuk ada stres pada badan saya, dan dia boleh beradaptasi dan dia develop saya punya strength. So tuan puan, saya punya orang kata apa ni, strength pula akan increase tuan puan. Dan kalau kata kereta Ferrari ni, tayar saya ikut full spec of Ferrari. So tuan puan, itu dua lah, saya ambil dua je. Jadi tuan puan, kita berlumba tuan puan. Okey, vum kan. Bila kita start je kereta kan, kita nak lumba, kita dua-dua pergi tuan puan. Mungkin dalam 3 km pertama kita boleh pergi sama-sama sebab enjin kita bagus kan, jantung kita bagus. Tapi tuan puan, siapa boleh pergi jauh? Siapa boleh pergi jauh? Saya tak tahu kenapa saya tak boleh baca komen tuan puan. Saya tak tahu kalau ada orang komen ke apa, saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak tahu kenapa dia macam ni. Memang saya tak tahu kalau ada orang komen. Saya minta maaf, saya memang tak boleh baca komen, saya tak tahu kenapa. Tapi saya teruskan aja. Okay, so maksudnya kalau dalam 3 km pertama kita boleh pergi sama-sama tuan puan, tapi tayar you akan pecah pasal dia tidak support sistem Ferrari tu. Ini bermaksud tuan puan, apabila you tak buat sesuatu perkara yang betul, di akhirnya tuan puan, lambat laun you akan mengalami kecederaan dalam in terms of kita cerita tentang exercise. Okey, faham So that's why kita kena ada specific numbers tuan puan. So apa yang you kena buat bila kita nak buat latihan tuan puan, kita perlu tahu tahap keupayaan semasa kita sekarang. Okey, di mana kalau program saya dulu, saya selalu akan buat fitness test tuan puan. Fitness test yang kita base berpandukan dengan YMCA punya. Kita ada buat 3 minute step test, kita ada buat push up, kita buat sit up, kita buat sit and reach, body composition. So kita buat benda tu semua sekali untuk dapatkan data maklumat dia. Jadi tuan puan, saya akan tahu siapa peserta saya tuan puan. Peserta saya ni tergolong daripada orang yang macam mana? Orang yang fit ke? Orang yang fat ke? Kan? Orang yang banyak buat cardio saja ke? So daripada data tu saya akan design satu exercise yang boleh dibuat secara ramai-ramai tuan puan. Okay, kalau tuan puan pergi datang ke spesifik, maknanya buat personal training, normally kita akan buat beberapa ujian. Okay, kalau buat personal training, kita nak tengok you punya level of strength. Okay, level of strength macam mana kita nak buat? So yang pertama sekali tuan puan, kita boleh cari 1 repetition maximum tuan puan. 1 repetition maximum bermaksud tuan puan, saya nak cari tuan puan boleh angkat yang paling berat sekali berapa. Dan ada protokol-protokol dia lah. Okay, di mana saya tak boleh nak ceritakan semuanya kat sini tuan puan. Tapi saya nak cakap dengan tuan puan, saya nak beritahukan gambaran je. Yang pertama, dia mesti ada nombor tuan puan. Dia mesti spesifik. Dia tidak boleh exercise ni, hari ni angkat dumbbell 5 pound atau 2 pound yang warna pink, sampai 10 tahun pun kita angkat beban yang sama. Macam tu, itu bukan senaman tuan puan. Itu dah tak ada stres kat badan kita. Badan kita dah beradaptasi dengan bebanan tu, so dia dah tak ada kesan. Okay, faham So yang pertama tuan puan, dia must be specific. Right. Dan yang kedua tuan puan, dia must be realistic. Realistic tuan puan. Okay,
dia berkait antara dua ni. Bila dah spesifik, dia mesti realistik tuan puan. Okey tuan puan, saya cuba nak kaitkan tuan puan dengan apa ni, dengan kehidupan kita lah. Okey, contohnya kalau tuan dan puan berniaga, income tuan dan puan boleh dapat 3,000 je sebulan. Okey, which is impossible nak pergi ke 10,000. Tapi bila orang tanya je, tuan dan puan jawab nak target 10,000. So benda ni dia tak realistik. You tahu kemampuan you 3,000 saja dengan you keadaan seorang, struggle kerja pagi sampai malam. So you memang tak akan achieve 10,000 kecuali you ada buat something. Faham tak Okey, sama juga tuan puan, macam orang yang bergaji kan sekarang ni dah gaji orang kerajaan. Tuan dan puan, you gaji 2,000 katakan. Okey, tapi pada masa yang sama you teringin sangat nak beli kereta Honda. Kan, gaji bayar kereta Honda 900. Kan, ada 1,100 nak bayar rumah, nak bayar ni, nak bayar tu, last you terduduk. Okey, so kita kena realistik tuan puan. Jadi tuan puan, kita kaitkan balik dengan poin yang pertama, spesifik tadi tu tuan puan. Untuk jadi realistik, sebab tu saya jarang gunakan kaedah yang numbers ni. Sebab apa tuan puan? Sebab ada banyak sebab. Yang pertama, saya jumpa dengan klien yang datang jumpa saya bukan yang fit tuan puan. Sebab mereka, kebanyakan klien saya adalah klien-klien yang mengalami sakit sendi dan otot. Okey, ada slip disc, sakit lutut, ACL dan sebagainya. So yang obes pun ada, yang anxiety ada dan macam-macam lagi lah tuan puan So apa yang saya nak beritahu dengan tuan puan, saya tukar sikit, saya realistikkan dengan diorang punya target. Cuma saya realistik ni maknanya saya tak berapa nak tengok nombor tu, tapi saya tengok dari sudut lain pula. Dari sudut dipanggil RPE, Rate Perceived Exertion. Maknanya kita tengok daripada muka dia. Okay, kita tengok daripada kemampuan dia. Sebab tu kalau klien saya training, saya akan tahu dia punya level of strength. Jadi kalau diorang ni tak angkat bebanan yang sesuai dengan diorang, saya boleh tengok muka je. Dan saya tahulah. Sebab saya pun dulu menipu coach saya juga. Kan? Jadi tak payahlah nak tipu saya. Saya pun kaki tipu juga dulu tuan puan. Bila kita training, kita penat, kita buat-buat muka macam penat kan. Padahal kita boleh pergi lagi. Tapi itu semua dalam kocek saya tuan puan. So tuan puan, dia mesti realistic. Back to the specific tadi. Memang betul kita akan buat one repetition maximum. Tuan dan puan kena faham, kadang-kadang kita ni stres tuan puan. Kadang-kadang kita punya workload ni terlampau tinggi. So saya dapat tuan dan puan kalau datang kat tempat saya, contohnya buat assessment dan sebagainya, mungkin tuan dan puan bukan dalam keadaan yang baik. So berkemungkinan juga tuan dan puan akan memberikan result yang tidak baik. Okay, so contohnya macam kita nak masuk satu program tapi kita nak turunkan berat badan kita dengan cepat. Tuan dan puan, be realistic. Okay? Unless you memang dah overweight. Contoh 100 kilo ke atas. Bolehlah you hilang 10 kilo sebulan. Memang akan hilang dengan mudah. Okay? Tapi kalau you 80-70, nak yang ke 50 atau 60-50 ni, memang lagi perlahan you akan turun tuan puan. So you be realistic. Sebab benda ni berkait sangat. Dia berkait juga dengan motivasi kita tuan puan. Okey, boleh So tuan puan, kita akan pergi ke poin yang ketiga tuan puan. Sebelum tu saya memang tak boleh baca komen orang ni. Saya tak tahu kenapa, tapi saya itulah, saya memang, kenapa saya tak boleh baca lah. Okey, tak apa, saya memang tak dapat baca komen tuan-puan, tapi tak apa, saya minta maaf. Okey tuan-puan, saya kenalkan diri saya Bahagia Jemali. Saya dah lebih 15 tahun dalam bidang ni dan membantu ramai orang dalam bidang pengurusan berat badan. So topik kita hari ni tuan-puan, kita nak cerita 4 benda tuan-puan. 4 perkara, 4 rahsia tuan-puan yang orang kata boleh kurus dalam level mukadimah tuan-puan. Mukadimah ni maksudnya level beginner lah tuan-puan. 2 poin saya dah terangkan tadi. Tuan-puan boleh tengok balik video saya nanti. Okey, saya nak sambung lagi 2 poin tuan-puan. So tuan-puan, yang ketiga tuan-puan, poin yang ketiga adalah
dia mesti apa orang kata, mesti fantastic tuan-puan. Apa benda fantastic ni kan? Fantastic ni bukannya apa sangat tuan-puan. Sebenarnya saya letak je nama. Dia sebenarnya dia apa orang kata, kita mesti lakukan sesuatu tu dengan seronok tuan-puan. Dengan seronok So seronok ni in terms macam mana tuan-puan kan? Contoh saya bagi contoh dulu Tuan dan puan kan, bila kita masa kita bujang-bujang dulu kan, bagi yang tak sekolah agama bagi yang tak sekolah agama ni kan, dia berdating, ada couple kan. So tuan-puan, kita mesti nak cari bukan nak cari keseronokan, kita buat sesuatu yang menyeronokkan. Memanglah tu lumrah kita lah kan. Bagi yang tak sekolah agama lah, yang sekolah agama dia tak adalah, dia just WhatsApp je, okey. So maksudnya, tapi tuan-puan, walaupun kita buat aktiviti yang menyeronokkan, dia ada had dia tuan-puan. Contoh tuan dan puan, bila kita berdating tuan-puan, okey, so kita ada had. Contoh, tak boleh pegang tangan kan. Kalau tengok wayang, duduk kalau boleh 1 meter kan. Ataupun tak boleh balik lambat. So maksudnya, kita buat sesuatu yang menyeronokkan, tapi tetap ada had tuan-puan. Faham So macam tu jugalah tuan-puan. Kalau katakan kita bisnes juga tuan-puan. So kalau kita cerita pasal bisnes ni, kita boleh je cari benda-benda yang halal dan haram. Okey. Contoh kita struggle nak cari duit, okey. Tapi kadang-kadang ada certain tempat tu kita dah extend. Kalau kita pergi beyond ni, benda ni dah jatuh haram. Tapi ada orang dia dah tak kisah tuan-puan, dia langgar je. Itulah cara macam contoh baru ni kan, ada yang scammers baru ni kan. Apa dah, saya dah lupa dah. So tuan-puan, benda ni dia tidak ada, orang kata, dia tak ada had. So sama juga tuan-puan, dalam exercise tuan-puan, tuan dan puan boleh saja buat apa-apa aktiviti. Contoh, kalau suka hiking, pergilah hiking. Suka skipping, buatlah. Suka cycling, pergilah. Tak ada masalah tuan-puan. Tapi tuan-puan, ada had dia juga tuan-puan. Okey, walaupun kita buat aktiviti yang seronok, menyeronokkan supaya kita boleh sustain lebih lama, tapi tuan-puan kena ada had dia. Apa had dia tuan-puan? Okey, saya selalu rujuk ACSM, American College of Sport Medicine. Apa benda American College of Sport Medicine? Siapa dia orang ni? Kalaulah dalam perubatan, kita ada satu badan dipanggil WHO yang kawal selia pasal perubatan dunia ni lah. Okey, ACSM ni, dia boleh kata, dia bukanlah nombor 1, tapi dia ni yang paling kuat dekat dalam dunia tuan-puan. Sebab yang mendukung ACSM, American College of Sport Medicine, adalah pakar-pakar, saintis-saintis dan juga medical doctor. Mereka duduk dekat dalam ni dan dia buat satu guideline tuan-puan. Dia keluarkan satu guideline yang digunakan seluruh dunia. Ni bukan teori konspirasi dan apa-apa semua yang digunakan oleh seluruh dunia, di mana mereka menyatakan untuk sebagai panduan untuk melakukan senaman, untuk meningkatkan kecergasan diri, okey, kita kena buat 150 minit latihan kardio tuan-puan. 150 minit latihan kardio. Lepas tu kita kena buat 2 hingga 3 kali latihan bebanan. Dan 2 hingga 3 kali latihan flexibility. Semalam ramai orang tanya saya, apa latihan flexibility? Apa latihan flexibility? Latihan flexibility adalah tuan dan puan buat stretching tuan-puan. Lebih kurang macam tu. So kita nak, yang pentingnya kita nak bagi kita punya sendi ni mengikut julat pergerakan dia yang sebenar. Contoh kalau saya boleh luruskan, bengkokkan sampai habis, luruskan sampai habis, maksudnya saya punya sendi siku ni full range of motion. Tapi kalau saya ada sakit tuan-puan, saya nak bengkok saya tak boleh, saya ada penyekatan kat sini, saya nak lurus saya sakit. So kalau macam tu, selalu orang-orang tua lah kan, bila dia nak duduk tahiyat, dia nak bengkok lutut, bila dia nak tarik bengkok lutut, dia rasa urat dia nak putus, kan, otot dia nak putus. Itu adalah lack of flexibility, salah satu sebab tuan-puan. So that's why lah ACSM dia buat panduan. Dia kata 150 minit kardio
2 hingga 3 kali strength training dan juga 2 hingga 3 kali flexibility training. Di mana tuan-puan, yang saya perasan, you all memang akan pergi ke cardio lebih. Di mana that's why lah saya selalu memperjuangkan untuk buat latihan berbadan, sebab saya nampak benda ni lag tuan-puan. Benda ni kurang orang buat. Sebab tu saya recommend sangat. Sebab beneficial dia banyak sangat tuan-puan. Tuan dan puan banyak buat perkara yang memang betul kita kena lebihkan kardio. Tapi tuan dan puan, macam saya cerita dalam cerita yang pertama tadi, Ferrari tadi tuan-puan. You ada kereta Ferrari, enjin you Ferrari, tapi you pakai tayar kancil. Maknanya you punya sistem tak support untuk jadi satu full spec Ferrari. Bermaksud you punya sistem dalam badan tak support untuk you jadi satu human being yang betul-betul fit. Fit ni bukannya berdasarkan siapa yang boleh lari jauh tuan-puan. Fit juga bukan berdasarkan siapa yang boleh angkat berat tuan-puan. Fit ni berdasarkan 5 komponen kecergasan yang asas tu. Daya tahan jantung bagus, kekuatan otot bagus, daya tahan otot bagus, flexibility bagus, body composition maknanya body fat percentage kita rendah dan sebagainya. 5 benda ni yang paling asas yang kita kena kejar. Barulah kita boleh cakap orang ini fit. Okay, fit ni bukan setakat kita tengok dia boleh lari marathon ke apa ke, tak. Okay, so tuan-puan, yang nombor 3 tu adalah tuan-puan, kita kena fantastic in terms of kita cari aktiviti yang menyeronokkan kita supaya kita boleh sustain lebih lama. So tuan-puan, pergi gym ni bukannya pergi hari-hari. Tak. You still can go, you punya skipping ke, you nak buat apa orang kata, cycling ke, boleh. Tapi add on you punya weight training kat dalam rutin harian. Itu je, bukan pun banyak, sikit je, 2 hingga 3 kali seminggu je kan. Okay, kalau you boleh pergi gunung, pergi bukit sana sini, takkanlah you tak boleh pergi gym ke, atau you tak boleh set up you punya own gym kat rumah ke kan. Okay, so tuan-puan, itu yang ketiga tuan-puan. Bagi yang baru masuk, baru join, Assalamualaikum, saya Bahagia Jemadi. Saya hari ni nak sharekan tentang 4 rahsia kurus level Mukaddimah, level beginner tuan-puan. So saya dah ceritakan 3 point tadi. Nanti tuan-puan boleh review je lah video saya. Saya akan teruskan untuk point yang terakhir tuan-puan. Okay, iaitu suka hati tuan-puan. Suka hati tuan-puan. Tuan-puan, kalau kita dalam diet ni, kita tak boleh rigid sangat tuan-puan. Tuan-puan, saya ambil dulu kisah lah. Contoh tuan-puan. Kita ni ada personality yang pelbagai tuan-puan. Okay, ada ramai orang yang personalitinya orang panggil dia penguasa tuan-puan. Dia ni macam orang Robocop. Okay, dan mereka ni adalah kumpulan-kumpulan ibu bapa yang terbaik kat dalam dunia tuan-puan. Namun anak-anak mereka yang terseksa macam duduk penjara. So maksudnya tuan-puan, apa yang nak cakap, kita tak boleh rigid sangat tuan-puan. Contoh bila kita pergi jalan-jalan dengan anak kita kan, kadang-kadang bila tuan dan puan jenis yang terlampau ketat sangat undang-undang tuan-puan, okey, anak nak main tak boleh, okey, pergi main pantai tak boleh, main air, pergi dekat kolam tak boleh masuk dalam. So tuan puan bawa pergi berjalan macam serupa tak bawa jalan. Kan? So kita ni pakai topi, kita kena tukar topi kita kadang-kadang tuan puan. Ada kadang-kadang kita kena strict tuan puan, dan ada kadang-kadang kita kena longgar. Tuan puan, terus terang saya cakap, anak saya makan juga McDonald tuan puan. Walaupun kita tahu McDonald tu tak bagus, tapi bukanlah saya bawa dia hari-hari, sebulan sekali kan. Kadang-kadang saya tengok dia dah lama tak ni kan. So kita bawa dia as a kita tahu benda tu tak bagus, tapi bukanlah kita sekat, tapi kita bagi pada keadaan-keadaan yang tertentu. Sama juga dengan diet tuan puan. Tuan puan, jangan rigid sangat dengan diet. Okay, terutama diet lah. Saya nak cerita pasal diet. Pasal diet ni yang buatkan ramai orang pergi jadi nelayan tuan-puan. Dia panggil diet nelayan. Okay, dia panggil diet ke laut lah. Okay, so tuan-puan,
you boleh saja ambil gula, you boleh saja ambil nasi, cuma kawal je, kawal supaya kita boleh long lasting dengan perkara ni, dengan apa orang kata, dengan diet ni lah. Kegagalan seseorang ini dalam diet adalah berpunca daripada mereka ni terlampau rigid, tuan-puan. Tuan-puan, saya percayalah tuan-puan, kalau tuan-puan buat diet yang puasa kan, okey, tuan-puan boleh tahan berapa lama tuan-puan? Saya tanya terus terang, boleh tahan berapa lama? You takkan boleh tahan lama tuan-puan. Okey, di akhirnya nanti you akan apa orang kata ni, langgar daripada lumrah you. Nak you ni kaki makan kan, lepas tu orang ajak makan you tak nak. Okey, sampai bila you boleh tolak? Tak boleh tolak ni tuan-puan. Cuma kita kena ikut ataupun sesuaikan diri kita dengan environment tu. Okey, mungkin kita dah makan lebih untuk sebelah pagi, kurangkanlah makan sebelah petang dan malam. Itu je tuan-puan. Kan lebih baik kita buat macam tu. So tuan-puan, dia yang suka hati ni, dia maknanya dia bukanlah benda-benda yang rigid lah. So itulah maknanya kalau kita nak berubah tuan-puan, yang pertama sekali memang kita kena tukar gaya hidup kita. Dan kita kena fikirkan balik, apa yang kita buat ni, kita suka tak? Kita boleh tak jadikan dia sebagai satu gaya hidup? Itu je tuan-puan. Last kali sebenarnya, kejayaan seseorang ni, mereka berjaya kurus atau tidak adalah berapa, adalah macam mana cakap, bagaimana mereka adaptasi dengan orang kata kehidupan mereka yang baru. Contoh diorang ni orang yang suka minum air manis. Okey, saya ada kawan, dia memang kalau satu hari tanpa sedar dia minum 5 gelas air manis. Okey, kenapa 5 gelas? Air manis ni bukan yang air manis tau. Maksudnya air yang ada macam contoh Milo, TO, teh tarik, benda-benda macam inilah. So sebab dia keluar mengeting dengan kawan tuan-tuan. Okey, pagi dia jumpa kawan dekat tempat kerja, sebelum masuk kerja dia minum. Okey, dekat pantry dia minum. Tengah hari makan, minum air manis. Balik kerja, lepak dengan kawan, minum air manis. Malam, makan malam, minum air manis. So dia ada 4-5 gelas air manis. So tuan-puan, apa yang kita boleh buat pada mereka yang macam ni tuan-puan, kita cuba cut daripada 5 pergi ke 4. Ini dah satu kejayaan besar tuan-puan. Janganlah terus hilangkan semua. Tuan-puan, percayalah, tuan dan puan takkan kekal lama. Saya rasa tuan dan puan ada pengalaman benda ni, macam benda ni. So kita cuba ubah perlahan-lahan, jadikan dia sebagai satu gaya hidup yang kita boleh ikut. Kita boleh buat benda ni for apa orang kata, dalam jangka masa yang lebih panjang. Okey tuan-puan, saya minta maaf, saya memang tak boleh baca komen, saya tak tahu kenapa. Terima kasih kerana join live saya. Tuan dan puan, jangan lupa share. Cukup 200 tuan puan. Besok saya bagi link tuan puan kepada tuan dan puan untuk join free live training saya bersama peserta-peserta program saya tuan puan. So tuan dan puan, share banyak-banyak, share kat siapa-siapa, banyak pergi kat grup-grup. Okey, so sampai sini saja tuan puan. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Apa-apa pun saya akan beritahu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.